إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وإلحام ملائكة المقربين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi memberikan kita, masih lagi mengurniakan kepada diri kita, masih lagi membekalkan kepada diri kita sebagai hamba-Nya, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka marilah sama-sama kita menghargai, marilah sama-sama kita mensyukuri kedua-dua nikmat yang terbesar buat diri kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Moga-moga dengan dua nikmat ini yang akan dapat menyelamatkan kita di padang mahsyar kelak, lalu membuatkan diri kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat baginda, kepada para isteri-isteri baginda, serta mukminin dan mukminat yang sentiasa mencontohi jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga hadirin hadirat, ibu ayah, saudara-saudari diberikan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permulaan, sebagai mukadimah, kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Maka pada malam ini lebih kurang kita masuk kepada malam yang ke-21. Maka kita telah meninggalkan yang berpegang kepada 12 Rabiul Awal sebagai tarikh ataupun hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita meninggalkan hari tersebut dengan kita merosotnya bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap helaan nafas kita, setiap detik, setiap saat, setiap minit, setiap jam, sepatutnya kita memperingati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu tarikh, pada minggu, pada bulan, pada tahun tertentu. Maka tidak boleh tidak, kita hendaklah memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam setiap masa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita boleh menghabiskan masa di depan handset ataupun media sosial berjam-jam, masakan tidak kita sepatutnya boleh bersalawat, memperbanyakkan membaca sirah Nabi, membaca hadis-hadis Nabi dengan sebanyak mungkin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, membuatkan diri kita akan diberikan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan sambung pertemuan kita pada bulan Oktober, pertemuan yang pertama, minggu yang pertama, dan kita akan bertemu pada minggu yang ketiga setiap bulan. Moga-moga pertemuan kita ini diberikan kefahaman dalam kita membincangkan, dalam kita membicarakan tentang permasalahan imam dan juga makmum. Moga-moga yang hadir pada malam ini diberikan pencerahan daripada penulisan ulama, daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada minggu yang sebelumnya, pada bulan yang ke-9, kita telah menyentuh pada bab masalah imam yang lupa berhadas.
bagaimana keadaan makmum yang belakangnya ataupun makmum yang solat di belakang imam yang berhadas. Kita berhenti pada masalah tersebut. Pada malam ini kita akan lihat masalah ataupun fasal yang baharu, iaitu imam yang celik dan imam yang buta. Bagaimanakah keadaan seseorang imam menjadi pemimpin di dalam solat? Bagaimanakah keadaannya makmum di belakang? Ataupun apakah hukum bagi seseorang imam yang datangnya daripada seorang yang buta? Kalau celik tak ada masalah lah. Imam kita tadi dalam keadaan celik, dia boleh lihat masalah di belakang. Tapi bagaimana seseorang imam itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seseorang itu diuji dengan ditarik nikmatnya, iaitu nikmat penglihatan. Maka dalam masa yang sama juga dia sebagai ataupun seorang imam muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah yang kita akan bincang. Yang pertama, kalau dari segi hukumnya dia tak ada masalah. Baik celik, baik yang buta tak jadi masalah untuk menjadi imam. Tetapi kalau berbicara tentang siapakah yang lebih utama, itu yang dibincangkan oleh para ulama. Kerana apa? Berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi melantik seseorang daripada sahabat baginda SAW menjadi imam ketika Nabi keluar ke medan peperangan. Maka kalau zaman kini, kita lihat di karya kita, kita datang safar ataupun kita lihat tumpang di masjid, di surau mana-mana, kita lihat imam itu buta, maka terdetik di dalam hati, di dalam benak fikiran kita, boleh ataupun tidak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalah ini telah dibincangkan oleh para ulama. Telah didatangkan dalil, telah didatangkan hujah. Bagaimana contoh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat Nabi Ibnu Abbas pun begitu juga. Telah membawa atharnya. Pada zaman ketika Ibnu Abbas menjadi imam. Salah seorang sahabat Nabi yang pada asalnya celik dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan matanya buta, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat bagaimana penulisan ulama sebelum saya membawa dalilnya daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik. Maka lihat dahulu daripada 3 pendapat para ulama yang membincangkan, yang membicarakan tentang masalah boleh ataupun tidak, iaitu imam daripada seseorang yang buta. Celik tak ada masalah, muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perihal ini, iaitu imam yang buta, maka dan juga imam yang celik, ulama berbeza pendapat. Kita maklum hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, syarat yang telah Nabi tetapkan kepada seseorang untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran ataupun orang yang banyak menghafal Al-Quran. Kita telah bincang di awal-awal syarat menjadi imam. Kalau sama dari segi bacaan Al-Quran, lihat dari segi kefahaman, kefakihannya terhadap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis pun juga menyebut kalau sama, lihat dari segi umurnya, dari segi faktor umurnya. Lihat dari segi faktor siapakah yang paling awal hijrah. Contohnya duduk di Aikro ini, siapa yang paling awal? Itu syarat yang Nabi tetapkan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masalah imam yang buta, nak menunjukkan muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam itu adalah agama rahmah. Agama Islam itu adalah agama yang tidak menindas. Agama Islam itu adalah agama yang lengkap, yang sempurna, menjaga muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai seorang Islam yang berpegang kepada rukun iman dan juga rukun Islam, maka lihat kalau datangnya ada seorang imam yang buta, maka janganlah kita mempelekehkan. Kalau lihat di luar sana berapa ramai para asatizah ataupun guru Al-Quran yang buta dari segi penglihatannya, tetapi dari segi hafalannya begitu hebat. Berbeza dengan kita, celik tetapi hafalnya surah lazim. Contoh,
hafal ayat-ayat potongan, tetapi orang yang buta satu Al-Quran 30 juz dia dihafal. Maka itu yang dibincangkan oleh para ulama. Ulama berbeza pendapat antara imam yang celik maupun imam yang buta. Maka siapakah yang lebih layak? Itu masalahnya yang dibincangkan dalam fasal pada malam ini. Nak cerita boleh ataupun tidak? Boleh. Tak jadi masalah. Tak ada pun syarat kepada menjadi imam mesti celik. Tidak. Yang penting dia tahu rukun. Yang penting dia tahu syarat sah solat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membicarakan siapakah yang lebih utama dalam permasalahan tersebut. Maka di dalam isu ini ulama berbeza pendapat sehinggakan terbagi kepada 3 pendapat. Terbagi kepada 3 pendapat. Yang mana pendapat yang pertama iaitu imam yang celik dan imam yang buta secara asasnya mereka sama. Pendapat yang pertama memberikan pandangan imam yang celik, imam yang buta dia sama level, tak jadi masalah. Silakanlah dia buta, dia celik, boleh dia menjadi imam. Inilah yang dipegang ataupun diberikan jawapan daripada Imam Asy-Syafi'i, iaitu mazhab kita. Mazhab kita, ya, dibenarkan. Maksudnya boleh, tak jadi masalah siapa yang lebih utama ataupun tidak. Boleh orang yang celik, orang yang buta. Tak jadi masalah. Kerana apa? Mereka beralasan. Mereka memberikan alasan banyak lagi selain daripada Imam Asy-Syafi'i, seperti Al-Qadi, seperti ulama dalam mazhab Hambali pun berpegang orang yang celik, orang yang buta sama sahaja. Kerana apa mereka beralasan? Imam yang buta mempunyai kelebihan. Apa kelebihan orang yang buta? Muslim yang dirahmati Allah dalam memimpin salat. Kerana dia tidak melihat perkara yang lalai. Orang yang buta, imam yang buta, kata Imam Asy-Syafi'i, Muslim yang dirahmati Allah dan juga ulama dalam mazhab Hambali, maka dia menjadi keutamaan. Sebab apa? Orang yang buta dia tidak akan melihat perkara-perkara yang lalai. Kita yang celik ini, lihat saja ayat-ayat Al-Quran, lihat saja sahabat kita pakai baju yang bergambar, lihat saja pakaian sahabat kita yang berada di saf di depan, maka kita akan mula terbayang. Kita mulalah pergi melewang ke jauh tempat yang lain. Maka itu dari segi kelalaian. Orang yang buta jadi imam, maka dia menjadi keutamaan. Dari segi memberikan jawapan di sini adalah dia tidak akan menimbul kepada kelalaian. Imam yang celik juga mempunyai kelebihan. Ini pendapat yang pertama, dia sama. Kalau orang yang buta tadi sebagai imam, dia punya kelebihan, dia tidak akan melihat di depannya gangguan. Itu kelebihannya. Bagi orang yang celik pula, dia ada kelebihan juga. Macam kita. Apa kelebihannya? Kerana dia dapat mengelak daripada najis yang dia tanggapi ataupun yang dia membawanya. Orang yang buta dia tak dapat lihat bagaimana najis yang ada di atas sejadah, bagaimana najis yang ada pada pakaiannya. Muslim yang dirahmati Allah. Itu belum lagi kita berbahas tentang imam yang pekak. Kalau imam yang pekak melakukan beberapa kesalahan, sedangkan Nabi telah mengajarkan kepada kita, apabila imam melakukan kesalahan, maka bagi seorang lelaki hendaklah ar-rijalu tasbih, kena mentasbih. An-nisa'a wa tasbihun nisa, bagi wanita kena menepuk. Tapi kalau imam yang pekak, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bila melakukan sesuatu kesalahan dalam solat, bagaimana dia nak mendengar tasbih daripada jemaah di belakang? Bagaimana dia nak mendengar tepukan daripada wanita yang di belakang? Contohnya muslimin dirahmati Allah. Tapi dia boleh menjadi imam. Itu cerita tentang aula. Lebih utama siapa? Ini yang dibincangkan. Maka pendapat yang pertama sama. Buta boleh, celik pun boleh. Kerana apa? Kedua-duanya ada kelebihan muslimin dirahmati Allah. Celiknya orang yang solat, dia dapat lihat di kawasannya najis ada ataupun tidak.
Kalau orang buta macam mana? Mesti dirahmati Allah. Bukan kita menidakkan. Tidak. Itu dari segi aula. Dan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua pula menjelaskan. Ini daripada imam mazhab Hanafi. Yang membicarakan di sini, imam yang celik lebih utama daripada imam yang buta. Pendapat pertama dia sama. Buta celik boleh. Disilakan. Tak ada masalah. Itu yang dipegang oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pandangan yang kedua, yang dipegang, yang diberikan hujah daripada Imam Hanafi dan sebahagian juga daripada ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i pun berpegang kepada pendapat yang kedua, yang lebih utama adalah imam yang celik. Sebab apa imam yang celik, muslim yang dirahmati Allah? Mereka berpegang kepada kata-kata asar ataupun kata-kata ataupun asar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagaimana mungkin dia boleh mengimamkan kami sedangkan mereka yang membetulkan arah kiblatnya. Contoh, kalau di lapangan ataupun di tempat lain di antara kita ni ada di antara buta di antara kita, maka siapa yang lebih aula ataupun lebih utama menjadi imam? Kalau kita datang masjid ni, kita tahulah. Muslim dirahmati Allah. Tapi kalau di antara kita ada yang celik, ada yang buta. Yang buta ni tak tahulah mana kiblat. Yang kita ni tahu, maka yang lebih aula seperti pandangan imam mazhab Hanafi, orang yang celik adalah menjadi lebih keutamaan. Sebab apa dia tahu di mananya arah kiblat? Dari segi ijtihad sendirinya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Abbas, bagaimana? Bagaimana? Kata-kata Ibnu Abbas, bagaimana mungkin dia boleh mengimamkan kami sedangkan mereka yang membetulkan arah kiblatnya? Orang yang celik yang meletakkan imam tersebut. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ini adalah menunjukkan perbuatan seorang sahabat yang menunjukkan, perbuatan Ibn Abbas menunjukkan imam yang celik lebih utama berbanding dengan imam yang buta. Lebih utama. Maka orang yang buta tidak mungkin dapat menjaga. Ini pula orang kekurangan bagi orang yang buta. Bagaimana seseorang yang buta nak memastikan pakaian yang ia pakai terhindar daripada najis? Bagaimana dia nak melihat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari segi pakaiannya ada najis ataupun tidak, melainkan diberikan pengetahuan daripada seorang yang celik. Itu masalah ataupun kekurangan. Orang yang buta tidak mungkin dia dapat mengetahui ataupun menjaga pakaiannya daripada najis. Berbeza dengan orang yang celik, dia tahu di mana arah kiblat, dia tahu di mananya keadaan itu bernajis, kotor ataupun tidak. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermusafir, bagaimana seorang yang buta ini nak menentukan arah kiblat? Muslimin dirahmati Allah. Kalau dia bersama dengan lain lah. Bersama dengan orang lain. Dia pergi contoh daripada Melaka nak melancong ataupun pergi ke luar Perak ataupun dalam perjalanan, antaranya bagaimana dia nak menentukan kiblat selain daripada yang ditentukan daripada orang yang celik. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang celik dia dapat menentukan arah kiblat. Ini dari segi keutamaannya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang ketiga, imam yang buta lebih utama berbanding dengan imam yang celik. Pendapat yang pertama sama, buta celik pun boleh. Tak kisah. Yang kedua, yang lebih utama adalah imam yang celik. Pendapat yang ketiga berkatakan di sini adalah imam yang buta lebih utama berbanding dengan imam yang celik. Apakah alasannya muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah salah satu pendapat daripada murid Imam Asy-Syafi'i dan juga menjadi pilihan daripada Abu Ishaq Al-Marwazi. Di samping itu pendapat ini turut menjadi satu daripada pandangan daripada Imam Ahmad yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hamdan. Ini salah satu. Maksudnya apa? Benda ini khilaf.
Semuanya dibolehkan. Buta boleh jadi imam, celik boleh jadi imam. Kita jangan memperlekehkan di antara satu sama lain. Kerana apa mereka berpegang, memberikan pendapat orang yang buta lebih utama, lebih aula? Kerana apa? Imam yang buta lebih khusyuk berbanding dengan imam yang celik. Kita ni, saya katakan tadi, kadang-kadang kita lihat kipas tu berpusing, perlahan je. Mulalah kita berfikir, kenapa Lenoja ni tak buka kipas kuat? Sekarang musim panas, contoh. Dia mula berfikir. Tapi kalau orang yang buta, dia tak nampak dari segi penglihatannya. Maka mereka beralasan imam yang buta lebih khusyuk berbanding dengan imam yang celik. Kerana apa? Dia tidak dapat melihat perkara yang boleh melalaikan kita di dalam solat muslimin dirahmati Allah. Maka itulah ketiga-tiga pendapat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada pendapat para ulama. Maka dari segi kesimpulannya, mana yang lebih menjadi keutamaan? Maka dalam kita dapat meneliti ketiga-tiga pendapat di sini, maka bahawa pendapat paling kuat adalah pendapat yang pertama. Apakah pendapat yang pertama? Yang buta boleh menjadi imam. Yang celik boleh menjadi, sudah tentu menjadi imam. Okay, kalau cerita tentang lebih utama, lebih aula siapa yang ni, maka Nabi tak ada sentuh pun dalam syaratnya mesti orang yang celik. Nabi sebut orang yang banyak baca Al-Quran, banyak hafal Al-Quran, faham dari segi fiqh, masalah salat. Itu yang Nabi tekankan. Sehingga kan dalam Imam An-Nawawi pun menambahnya. Dari segi kewarakan pun menjadi. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Dari segi waraknya seseorang pun dimasukkan untuk menjadi imam. Maka lebih, yang pendapat yang lebih diambil, yang kita berpegang adalah pendapat yang pertama. Dalam masa yang sama kita tidak menolak pendapat yang lain. Maka kita jangan bergaduh. Mana boleh imam dilantik imam yang buta? Dia yang buta dari segi zahirnya, tetapi mata hatinya tidak dibutakan oleh Allah. Itu bezanya kita. Yang celik tetapi hati kita ini telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta jauh. Kita jadilah orang yang celik dari segi zahir, celik juga dari segi dalaman muslimin dirahmati Allah. Kita tak boleh tengok sikit orang yang kurang daripada kita. Itulah sifat diri manusia. Tak boleh lihat sedikit orang yang kurang daripada kita, kita memandang rendah. Sedangkan dia adalah orang yang lebih layak dari segi kefahaman tentang solat, dari segi masalah masbuk, dari segi masalah muafiq, dari segi hukum hakam solat, dia lebih arif berbanding dengan kita yang celik ini muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari segi penulisan para ulama. Maka di sini saya nak bawa dalil. Ada tak dalilnya Ustaz? Ya ada. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah cerita tentang boleh, tak boleh, boleh. Lebih aula ataupun tidak, kita dah sentuh tiga pendapat. Sekarang kita beralih kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dah faham boleh ataupun tidak, boleh. Maka daripada hadis Anas bin Malik yang berbunyi radhiyallahu an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibni Ummi Maktum ya'umun nasa wa a'ma. Yang mana muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, melantik Ibnu Maktum menjadi imam kepada manusia yang lain, sahabat yang lain, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Nabi sebut wa huwa a'ma. Kita maklum Ibnu Maktum ini salah seorang sahabat yang diceritakan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah juzuk yang ketiga dalam surah Abasah. Bagaimana kesungguhannya untuk mendapat Islam itu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kefakihan
Ibnu Makhtum ini berbeza dengan orang yang lain sehingga Nabi melantiknya menjadi imam ketika Nabi dan juga sahabat yang lain keluar ke medan peperangan. Nabi bukan senang-senang melantik. Kenapa? Nabi faham para sahabatnya. Maka itu hadisnya, an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi Makhtum ya ummun nasah wa a'mah. Yang mana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, melantik Ibnu Ummi Makhtum untuk mengimami salat walhal wa huwa a'ma. Dia adalah seorang yang buta. Maka itu dalil yang pertama, tidak menjadi masalah. Sebab apa berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bila lihat seorang imam itu buta, maka jangan memperlekehkannya. Kita selidik dahulu. Kita selidik dahulu muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini daripada Sunan Abi Daud dalam kitab As-Salah bab imamah al-a'mah, iaitu pemimpin ataupun imam daripada kalangan orang yang buta. Maka benda ini, perihal ini berlaku ketika mana Nabi menuju ke medan peperangan. Maka siapakah yang akan menjadi imam? Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, sepanjang ketiadaan Nabi bersama dengan para sahabat dalam peperangan. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Makhtum ini merupakan imam apabila ketiadaan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ramai juga yang tidak mengetahui, selain Bilal bin Rabah merupakan muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah, Ibnu Makhtum juga merupakan muazin baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita tahu sejarah. Dalam bulan Rabiul Awal ini banyakkan membaca sejarah-sejarah Nabi, sirah-sirah Nabi. Paling tidak kita ceritakan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Supaya menjadi asbab anak-anak kita ini dekat dengan Nabi, kenal dengan Nabi, tahu siapakah Nabi kita lebih dalam. Bukan hanya sekadar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir. Kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang sejarah-sejarah Islam, lebih-lebih lagi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya daripada Anas bin Malik muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikut kepada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih Ibnu Ummi Makhtum menjadi imam sebanyak 2 kali. Dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melantik Ibnu Ummi Makhtum ini menjadi imam sebanyak 2 kali muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali dalam sejarah Nabi. Maka dalam hadis juga menyebutkan an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi Makhtum 'ala al-Madinati marrataini yusalli bihim wa huwa a'mah. Nabi melantiknya menjadi imam 2 kali ketika mana di Madinah. Untuk mendirikan salat sebagai imam ketika itu dalam ia wa huwa a'mah. Ketika itu dia adalah seorang yang buta. Bermaksudnya Rasulullah melantik Ibnu Makhtum menjadi imam di Madinah. Nabi menyebutkan di sini alal Madinati marratain yusalli. Yang mana sebanyak 2 kali di Madinah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menurut Al-Alamah Al-Azim Abadi memberikan pandangan, muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal hadithu dalilun ala sihhati imamatil a'ma. Yang mana menunjukkan hadis ini sebagai hadis yang saya bacakan kedua tadi, kedua-duanya daripada Anas bin Malik, kedua-duanya menceritakan tentang Ibnu Ummi Makhtum. Maka pandangan daripada Al-Alamah Al-Azim Al-Abadi memberikan pendapat wal hadithu dalilun ala sihhati imamati al-a'ma min ghairi qarahatin. Hadis ini menjadi bukti bahawa orang yang buta layak menjadi imam. Maka hukumnya min ghairi qarahatin, tidak makruh pun apabila dia menjadi imam. Tidak makruh. Fi zalika qala fi an-nail wa qad saraha Abu Ishaq al-Marwazi wal Ghazali bi anna imamatul a'ma afdalu min imamatil basir
li'annahu aktsaru khusyu'an minal basiri min syughlil qalbi bil musrati warajjaha al-ba'd. Ini juga memberikan pandangan menurut daripada Abu Ishaq Al-Marwazi dan Al-Imam Al-Ghazali bahawa imam yang buta lebih afdal. Itu pandangan daripada Abu Ishaq Al-Marwazi dan juga Imam Al-Ghazali. Al-imamu al-a'ma afdalu min imamatil basirah. Lebih utama orang yang buta menjadi imam berbanding orang yang al-basir, yang boleh melihat, iaitu celik muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita berhenti sebentar, memberi ruang kepada muazzin untuk melaungkan azan insya-Allah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad wa syurata la'anaka la tukhlifu. InsyaAllah kita sambung sedikit menghabiskan bagi masalah tersebut daripada pandangan para ulama. Itu yang dikatakan oleh Al-Alama Al-Azim Al-Abadi mengikutkan kepada menjadikan dalil orang yang buta boleh menjadikan imam muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, sebahagian ulama berpendapat orang yang celik lebih afdal disebabkan mereka lebih berhati-hati dalam bab kebersihan dan soal yang bersangkut paut dengan kenajisan. Maka itulah pendapat para ulama yang utama boleh diberikan kepada orang yang buta, iaitu dia menjadikan lebih khusyuk di dalam solatnya. Dan juga pendapat para ulama memberikan orang yang celik lebih aula, lebih utama untuk menjadi pemimpin ataupun imam. Kerana apa? Dia boleh menghadapi masalah-masalah di segi kebersihan, dari segi najis muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dalam kata Al-Hattab ulama mazhab Maliki menjelaskan sesungguhnya orang buta tidak sepatutnya. Ini bagi mazhab Imam Maliki. Dia memberikan hujah yang mana sesungguhnya orang buta tidak sepatutnya dilantik menjadi imam ratib. Ini kerana boleh jadi ia akan terlupa. Lalu makmum menegur dengan tasbih, namun imam itu tidak mendengarnya. Itu contoh yang saya berikan tadi. Kalau imam di kalangan kita adanya yang buta, maka ada juga yang tuli yang tidak mendengar. Maka kalau dia melakukan kesalahan, macam mana kita nak menegurnya? Kita nak bertasbih, macam mana nak menegur? Bagaimana kita nak bertasbih untuk bernepuk bagi wanita? Maka kita tidak dapat memberikan teguran kepada imam yang melakukan kesalahan. Sebab itu pandangan mazhab Imam Maliki, katakan tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya bukanlah haram, tapi dia katakan di sini adalah makruh. Kerana boleh jadi ia akan terlupa dan juga makmum menegur dengan tasbih namun dia tidak akan dengar. Maka ini juga boleh merosakkan dari segi solatnya muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan pada masalah pada malam ini muslimin dirahmati Allah yang boleh saya berikan kepada diri kita kefahaman, yang pertama, hukumnya orang yang buta boleh menjadi imam selagi mana dia faqih tentang masalah imam dan juga makmum. Maka jika dia layak, silakan. Mungkin sebelum ini dia celik, diuji oleh Allah menjadi buta, dia faham selok-belok menjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam bukanlah agama yang merendahkan orang yang cacat penglihatan, namun Islam memastikan seseorang itu diletakkan sesuai dengan posisi masing-masing. Kalau dia layak menjadi Bilal, maka silakan. Kalau dia layak menjadi imam, silakan. Tanpa kita menindas, kita menafikan haknya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Saya rasa sekadar itu yang boleh saya sampaikan, walaupun satu permasalahan, iaitu masalah imam yang buta dan celik. Siapa yang lebih utama, mungkin saya harapkan daripada muslimin dan muslimat dapat jawapannya daripada pandangan para ulama serta daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik dan juga daripada kisah Ibni Ummi Maktum. Saya rasa sekadar itu. Moga-moga kita ada manfaat dan juga dapatan pada pertemuan pada malam ini dari segi masalah imam dan juga makmum. Akhir kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.